Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam ruangan Tanya Dr. Said. Baik. Hari ini saya akan menjawab satu soalan yang saya rasa ramai orang di luar sana dia tanya tentang macam tajuk tu lah. Maksudnya mak dan ayah dia ada kencing manis, kan? Ada diabetes. So, apa risiko dia? Apa akan terjadi pada dia? Dia sebagai anak, kan? Adakah dia juga akan menghidapi kencing manis? Right. So, kencing manis ni satu topik yang quite besar lah, kan? Dan dia salah satu penyakit yang memang orang kata popular lah kat Malaysia ni, sebagai salah satu penyakit NCD ataupun penyakit yang tak berjangkit, yang memang mempunyai peratusan yang sangat-sangat tinggi di kalangan penduduk Malaysia. Okey, right, nak ceritakan dari sudut kenapa saya katakan sedemikian. Mengikut ini kajian terkini lah. Kajian terkini kalau kat Malaysia ni kita ambil daripada statistik National Health and Mobility Survey tahun 2019, bukan 2020 2019, tapi still itulah yang terkini sebab dia akan buat 4 tahun sekali. Okey. Dia kata di Malaysia sekarang ni, kalau kita lihat pesakit kencing manis yang bagi orang dewasa lah, orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, ada sekitar 3.9 juta orang. Oi, tinggi tu, 3.9 juta daripada rakyat Malaysia yang mengalami masalah kencing manis. Dan cuma ramai orang tak faham apa dia kencing manis. So, itu apa yang saya cuba nak buat untuk memberi kefahaman. Sebab dulu saya pernah buat survey di kalangan rakyat biasa lah. Tanya dia kencing manis, ya, dia biasa dengar kan. Apa tu kencing manis? Dia kata potong kaki. Itu aja yang dia tahu. Okey, right, sebenarnya kencing manis ni panjang lah cerita. Macam saya katakan, statistik memang semakin meningkat. Maksudnya prevalence ataupun kelaziman ataupun secara amnya kalau kita lihat daripada tahun 2015 terdapat prevalence dia 13.4% dan ini meningkat kepada 18.3% pada tahun 2019. Tinggi tu. Dan apabila kita congakkan, lebih kurang 1 daripada 5 penduduk dewasa di Malaysia ini menghidapi diabetes mellitus ataupun kencing manis. Right. Dan kencing manis yang paling orang kata top ialah bukan top lah, dia ada banyak ada kencing manis ni, type 1, type 2, gestational, pre-diabetes dan sebagainya. Yang paling tinggi sebenarnya ialah kencing manis jenis 2. Jenis 2 ni kalau dulu diorang panggil maturity onset diabetes ataupun MOD. Sekarang diorang tengok tak payah mature pun, yang muda-muda pun dah mengidap. So dia tak jadi macam tu. Dan dulu juga type 2 ni dikenali juga sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. So diabetes mellitus, apa benda diabetes mellitus ya? Itu bahasa Greek. Maksudnya dibebaskan melalui air kencing semanis madu. Lebih kurang kencing manis lah tu. Okay, right. So daripada kajian tadi juga, saya nak katakan 49% daripada mereka yang mengalami kencing manis type 2 Type 2 ni macam saya katakan 90 hingga 95% daripada jenis kencing manis ni adalah jenis 2, type 2 ni. Okey, dan type 2 ni beza dengan jenis type 1 sebab type 1 ni lebih kepada kerosakan di bahagian pankreas yang menghasilkan insulin. Type 2 ni sama ada insulin dia hasilkan tapi dia dah tak sensitif ataupun tak cukup insulin dihasilkan. Itu jenis 2. Okey, right. Apa yang statistik itu tunjukkan bahawa 49% daripada mereka ni sama ada dia tak tahulah, maksudnya dia tak pernah cek ataupun tak pernah didiagnose sebagai kencing manis sehinggalah dia tahu dia kencing manis, kan? Okey, maksudnya dia tak begitu tahu simptom-simptom
ataupun mereka tak begitu peka tentang apa yang sebenar. Dan mungkin juga diabetes type 2 ini sebenarnya apabila dia tunjukkan simptom dia very subtle tau. Dia mungkin kita tak rasa sangat lah simptom dia. Apa simptom type 2 ni? Okay, simptom type 2 ni kalau ikut formula dia 3P. Apa dia? Di bahasa Inggeris polyuria, polyphagia atau polydipsia. Maksudnya polyuria ni maksudnya dia kencing banyak. Dia asyik kencing, especially waktu malam lah. Dia bangun kencing, bukan kalau orang biasa kadang-kadang minum air lebih ni dia bangun sekali, dua kali pun jarang, sekali lah mungkin, ataupun tak bangun terus. Tapi kalau sakit kencing manis ni sampai 7, 8 kali, 10 kali pun ada, sampai ganggu tidur dia. Okay, kemudian polyphagia ni maksudnya dia itu dia kuat makan, rasa nak makan dia makan, dia rasa lapar. Sebab gula yang dia makan itu tak dapat digunakan dengan baik. Sebab tu dia asyik lapar. Dan polydipsia ni dia dahaga lah. Dah kencing memanglah kena dahaga. Sebab apa dia kencing dan kenapa dia dahaga? Sebab air ni akan membantu darah dia bawa gula ni pergi ke buah pinggang dan dikeluarkan melalui air kencing. So itu tanda yang kadang-kadang orang tak perasan pun. Bayanglah kalau dia kencing waktu malam, mungkin dia ingat, oh dia lebih minum air ni kot. Sebab dia dahaga kan, dia minum air lebih, sebab tu lah kencing malam. Kemudian kenapa dia makan lebih tu, itu mungkin dia tak perasan. Sebab selama ni semenjak-menjaknya daripada dulu sampai sekarang, memang dia makan lebih. Itu masalah sejagat kan. Dan yes, of course dia ada lain-lain simptom. Contohnya macam perubahan kepada mood dia, asyik panas baran je kan. Nak marah orang, tengok orang nak telan je kan. Itu pun satu masalah juga. Dan ada juga masalah yang dirasa badan dia letih. Terutama kalau lepas makan tu, ya Allah, memang tak boleh buat kerja lain lah. Memang kena tak payah sorong bantal pun tak apa, tak payah bantal pun tak apa, memang lesap jam tu je. Letih, lesu, tak larat, tak ada tenaga. Kan? Ini juga simptom yang kadang-kadang orang tak perasan. Sebab dia kata, biasalah dengan usia ni badan dia dah tak bertenaga sangat. So, letih. So, itu pun dia tak perasan juga. Kemudian kadang-kadang mungkin sakit kepala. Itu biasalah, sakit kepala kena panas, sakit kepala. Kan? Tak perasan juga. Last sekali, jadi jangkitan. Ini selalu kalau doktor di klinik, biasanya lah kalau orang yang berumur 45 tahun ke atas ni, ataupun kalau orang datang jumpa saya, dia ada bisul ke ataupun karbuncle. Karbuncle ni yang sakit tu, yang bisul yang bertangkup yang banyak tu kan, kadang-kadang selalu jadi kat belakang. Okay, kalau jadi karbuncle ke, ini memang kita akan cek dia punya gula dalam darah. Dan selalunya, katalah selalu, dan kebanyakannya mereka yang tak tahu kencing manis, tengok kencing manis rupanya. Tu masalah dia. Dan juga jangkitan-jangkitan lain. Contoh jangkitan lain, dia mudah kena kayap. Kayap yang tak semena-mena tiba-tiba naik berbutir-butir tu, kena kayap. Ataupun jangkitan kulat. Kulat ni termasuklah sama ada panau dia jadi satu badan ataupun kurap. Okay, right, ringworm tu, yang ringworm tu lah, kurap. Okay, right. Dan selalu jadi di celah peha ke apa ke. Dan benda ni pun dia tak perasan juga. Mungkin bukan, dia kata yalah jangkitan biasalah kan. So dia tak tahu pun dia kencing manis. Kemudian mula tanda ni, saya rasa orang dah mula rasa, kenapa aku ni? Maksudnya bila dia dah rasa macam mata dia dah kabur. Tapi still setengah orang rasa bila meningkat usia biasalah mata kabur kan. So dia tak perasan juga dia kencing manis. Ataupun yang ni saya rasa mungkin orang perasan, kaki dia dah mula kebas. Kaki dia rasa macam panas. Kemudian kaki dia rasa macam macam ada something lah, macam ada berapi sikit. Panas ataupun kebas. Dia macam jalan atas kapas. Itu dia punya description tu. Dia rasa jalan macam jalan atas kapas lah. Kenapa kaki aku ni? Barulah mungkin dia nak check tentang kencing manis ni. Dan lain-lain simptom. Yes, termasuklah simptom berat badan dia tiba-tiba turun mendadak. Walaupun dia tak diet, maksudnya dia belasah macam tu juga, tapi berat badan masih turun. Kenapa? Ini kalau orang biasa dia kata, kalau berat badan turun, best lah, aku tak payah diet pun, tiba-tiba berat badan turun. Siapa yang tak nak kan? Still mungkin dia tak sedar juga. Dan kadang-kadang ada juga yang berat badan meningkat gila dahsyat dan susah nak turun. Ini mungkin tanda awal pre-diabetes, itulah masalah dia. Makan sikit badan naik, nak kurus tak ada peluang. Okay, right.
Dan kepada lelaki mungkin ada gangguan dari sudut fungsi seksual mereka lah. Dah mula slow, mula sejuk macam tu, mati pucuk lah orang kata kan. Ataupun dia punya tenaga batin tu dah kurang, ataupun dia dah macam tak hangin lah orang kata. Lebih kurang macam tu kan, dia dah kurang interest. Okay, so itu simptom-simptom kencing manis yang kadang-kadang kalau orang tak beri perhatian, dia rasa benda tu biasa. Sebab tu ramai 49% daripada rakyat Malaysia ada kencing manis ni tak tahu pun mereka ada kencing manis. Okay, right. Dan of course, kalau kita cerita kencing manis, yalah manis memang manis kan. Tapi masalahnya, dia menjadi pahit apabila datang komplikasi. So, komplikasi dia memang kalau kencing manis, orang kata potong kaki tu salah satu aja. Maksudnya lukanya payah nak sembuh, jangkitannya cepat, orang kata merebak. Dan dan mungkin dia bermula dengan tusukan jarum ke, duri ke, cagu ke dekat kaki kan. Tapi benda tu merebak, terus busuk kaki. Last potong kaki. Tapi bukan itu saja. Sebenarnya kencing manis ni, komplikasi ni dia datang dengan masalah angiopati. Apa benda angiopati? Angio tu salur darah, pati tu sakit salur darah. Maksudnya salur darah tersumbat ataupun ialah aliran darah tu dah tak lancar. So bila aliran darah tak lancar, dia ada dua kategori. Satu kepada salur darah kecil, satu kepada salur darah besar. Kecil itu kita panggil microangiopati, yang besar tu macroangiopati. Okey, apa masalahnya? Satu, kalau dia salur darah kepada saraf tu jam, block, ini akan mulalah dia rasa kebas, dia akan rasa yang saya katakan tadilah, kaki dia rasa macam cucuk-cucuk, rasa macam ada duri ke bila dia pijak. Kesian dia ni kan. Kemudian kalau dia sentuh dekat salur darah kecil dekat mata tu, jadi apa? Dia jadi retinopati. Adalah dalam tu kalau kita teropong tengok, dia ada pendarahan, dia jadi macam-macam. Dan ini boleh bawa kepada buta. Bukan itu saja, dia boleh mudah kena glaukoma, yang juga boleh jadi buta, ataupun mudah kena cataracts. Dan itu untuk mata. Dan mata ni pula, komplikasi mata dia akan bergerak seiring dengan ginjal. Masalah buah pinggang, itu yang orang paling takut untuk kencing manisnya. Satu hari nanti kena buat apa? Dialisis kan. Dan kalau dia kena makroangiopati, ni maksudnya makro ni salur darah besar tu. Kalau salur darah besar pergi ke jantung tersumbat, sakit jantung. Salur darah besar pergi ke otak tersumbat, kena stroke. Dan juga salur darah kalau pergi ke kaki tersumbat, tu macam-macam lah penyakitnya. Maksudnya kaki tu nampak macam hitam, kemudian dia sejuk, kemudian dah payah nak rasa nadi, bulu-bulu roma semua dah tertanggal. Okey, itu orang tak kisah sangat. Tapi yang bimbangnya, ini kalau dia luka ke, kalau apa-apa berlaku pada kaki dia, kecederaan, memang susah nak sembuh. Dan akhir sekali kita bimbangkan apa? Potong kaki, amputation kan. Okay? Dan kita tahu lebih kurang sekitar 50 hingga 70% amputation yang berlaku di hospital sana disebabkan oleh kencing manis. Bukan sebab accident dan bukan sebab benda lain. Sebab tu saya di hujung video ni, saya akan sharekan untuk mereka-mereka ada masalah kencing manis, simptom-simptom tersebut, saya akan sharekan 11 langkah. Yang ni saya buat video special yang mana anda tengok 11 langkah ni, anda tahu apa yang anda perlu lakukan. Apa yang anda perlu lakukan untuk nak elak ataupun cegah kencing manis, ataupun nak kawal kencing manis. Dan kalau mereka yang bernasib baik, rezekinya mungkin sembuh terus daripada kencing manis. Okey, itu saya tolak tepi. Sekarang saya nak pergi pada topik hari ini, iaitu risiko faktor kencing manis, terutamanya kepada ibu bapa yang ada kencing manis. Apa pula risiko dia? Ini orang nak tahu kadang-kadang, mak aku kencing manis, bapa aku kencing manis. Dia tengok mak dia kena potong kaki, dia tengok bapa dengan sakit jantung, dia dah mula bimbang. So apa yang akan berlaku pada diri dia kan? So ini yang saya akan sentuh sekarang. Okey, faktor risiko. Dan faktor risiko ini sebenarnya non-modifiable. Maksudnya dia tak boleh ubah. Dah memang mak ibu dia macam tu, takkannya nak dia tak boleh ubah lah. Maksud darah tu dah kena kat dia kan. Okay, right. So apa dia faktor yang tak boleh ubah ni? Antara faktor tak boleh ubah, satunya of course untuk nak dapat risiko kencing manis ni, nombor satu ni usia lah. Usia ni it comes with age. Maksudnya mereka yang berusia 45 tahun ke atas, risiko kencing manis semakin meningkat dan tinggi. Selalunya kalau 45 tahun ke atas, jangan lupa untuk setiap tahun anda buat apa? Check dekat klinik. Buatlah full klinik check up tu, medical check up tu. Saya rasa lebih kurang kos antara 100
Lebih kurang 100.5 lah kan. Kalau anda boleh cek anda punya kereta, takkan diri sendiri tak boleh cek kot. Tapi ramai yang tak nak cek sebab apa tau? Bukan dia tak ada duit, tapi dia takut nak cek. Tengok-tengok dah bila keluar result darah tu, macam-macam problem dalam badan aku kan. Masak nanya. So ini sebenarnya kalau kita dapat tahu awal, kita boleh buat, kita boleh ambil langkah awal. Dan mungkin mana tahu dengan menggunakan sebelah langkah yang saya katakan, yang saya akan bincang sebentar lagi, dia boleh sembuh terus daripada masalah dia. Why not? Kan? Why not? Okay? Tapi kalau usia anda dah lebih daripada 65 tahun, memang risiko anda berganda-ganda lah naik untuk dapat kencing manis type 2 ni. Okay? Itu nombor 1. Nombor 2 ialah jantina. Kalau ikut statistik prevalence ataupun kelaziman atau apa yang berlaku di luar sana lah 18.3% wanita, 16.7% lelaki. Maksudnya di sini wanita lebih kerap kena kencing manis daripada lelaki sebenarnya. Dan apa faktornya? Saya rasa mungkin lelaki hidup dia lebih aktif kot. Maksud wanita, sorry to say lah wanita, kepada kaum-kaum ibu apa semua, mungkin anda kurang senaman ataupun kurang bergerak. So penting, senaman ni sangat-sangat penting. So harus hidup dengan lebih aktif. Dan kita tahu sebenarnya kalau kita kurang senaman, kalau kita tidak bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, ini pun sudah menjadi risiko faktor kepada kencing manis. So senaman tu penting. Dan bagi saya, macam saya katakan, orang yang berusia 45 tahun ke atas, risikonya untuk mendapat metabolic syndrome, maksudnya darah tinggi, kolesterol, jantung apa semua tu, termasuk kencing manis, semakin meningkat. So sudah tentu apabila anda semakin meningkat usia, anda harus lebih prihatin untuk menjalani gaya hidup. Saya maksudnya senaman tu kena tingkatkan, bukan senaman tu kena kurangkan. Ini ramai yang berpendapat, itulah makcik ni dah 60 tahun, tak adalah makcik nak senam sangat. Salah tu. Sebenarnya apabila kita meningkat usia, lagi elok kalau kita maintain istiqomah untuk bersenam. Bukan saya suruh pergi main badminton ke tenis ke main bola sepak. Tapi itu kalau boleh, apa salahnya? Okay. Tapi cukup sekadar jangan hidup tu duduk aja kan. Maksudnya paling kurang seminggu anda jalan kaki, pusing rumah pun tak apa, jalan kaki je. Jalan kaki 150 minit seminggu. 150 minit seminggu. Bukanlah sekaligus tu anda jalan 150 minit, tapi boleh dibahagikan kepada mungkin 30 minit sehari, buat 5 hari seminggu, cukuplah 150 kan. Tapi ini sangat-sangat boleh membantu anda untuk mencegah kencing manis. Okey, right. Kemudian nombor 3 faktor yang memang anda tak boleh ubah, yang anda tak boleh ubah ialah kaum etnik. Ini kaum etnik ni, maksudnya di Malaysia, kalau ikut kajian tahun 2019 oleh National Health and Mobility Survey, kaum India tinggi sikit. Kaum India tinggi sikit. Saya tak tahu kenapa, tapi kaum India tinggi. Maksudnya prevalence dia 22.1%. 22.1% itu kaum India. Maksudnya kalau anda terdiri daripada kaum etnik India, risiko anda lebih tinggi. Kalau Melayu dia kurang sikit, 14.6%. 14.6%. Dan kaum etnik Chinese, dia paling rendah, iaitu 12%. 12%. Okey, right. Dan kaum lain-lain, maksudnya kaum mitra yang lain, lebih kurang 10.7%. Ini kiraan doang lah, statistik yang orang kira. So maksudnya kalau anda daripada kaum etnik India, anda mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kencing manis. So harus hati-hati. Tunggukan 11 langkah saya nanti. Okey, right. Dan nombor 4, ini kita kaitkan dengan kencing manis waktu mengandung ataupun kita panggil gestational diabetes. So maksudnya dia tak ada kencing manis pun, tiba-tiba bila mengandung, yalah kan, waktu mengandung tu kita selalu pergi check up kan. So bila check, doktor suruh minum air gula lah apa benda kan. Tiba-tiba doktor kata anda punya gula tinggi. So ini sebenarnya disebabkan oleh perubahan hormon waktu mengandung apa semua tu. Tapi bagi mereka ini yang mengalami kencing manis waktu mengandung, risiko mereka, yalah mengandung mana boleh elak kan. Okay, right. So ini faktor yang tak boleh elak lah. Okay, right. Risiko waktu mereka risiko kalau mereka mengalami kencing manis waktu mengandung ialah dalam 15 tahun selepas dah bersalin tu, 40 hingga 60% daripada mereka yang pernah mengalami kencing manis waktu mengandung itu akan menjadi mangsa kepada
penyakit kencing manis. Maksud tinggi juga kalau anda mempunyai sejarah waktu mengandung, walaupun selepas mengandung tu dah hilang kencing manisnya, waktu mengandung tu kena kencing manis, lepas bersalin dah tak ada dah kencing manis, tapi risiko anda kekal tinggi. Ini bukan pada ibu saja, pada anaknya. Sebab kalau orang yang mempunyai kencing manis, anak dia automatik selalunya lahir besar-besar lah. Selalunya 4 kilo ke atas kan. Ini pun risiko pada budak. So kita tahu budak ataupun baby yang lahir berat badan 4 kilo ni, okay, selalunya ibu dah ada kencing manis. Satu hari nanti baby tu pun akan mempunyai risiko kencing manis yang tinggi. Bukan setakat kalau risikonya disebabkan oleh baby tu lahir. Ini untuk risiko untuk baby lah kan, untuk bayi. Okay. Kalau dia lahir 4 kilo memang kita tahu risiko dia naik. Tapi kalau dia lahir bawah 2.5 kilo pun, ikut kajian juga boleh meningkatkan risiko untuk mendapat kencing manis. So, golongan-golongan ni harus prihatin. Harus prihatin untuk jaga kesihatan anda supaya anda tak terbabit, terlibat ataupun menjadi statistik yang terbaru, okey, untuk menghidapi kencing manis. Okey, right. So, last kali inilah apa yang saya nak katakan topik dia. Kalau mak, bapa atau family akulah ada kencing manis kan, apa risiko aku? Ini yang selalu orang nak tahu. Right, okey, saya ceritakan. Memang kencing manis ni dah ada faktor genetik lah. Genetiknya nama pelik-pelik, ada yang TCF7L2. Tu jin dia kan. Ataupun dia punya jin lah, jin kan. Okay, ataupun ABCC8 adalah jin tu. Tapi kita tolak ke tepi, itu bukan kita boleh check jin kita pun. Yang kita tahu mak bapak kita kencing manis. So apa yang berlaku pada kita? Kalau salah seorang ibu ataupun bapa anda mengalami kencing manis sewaktu usia mereka lebih daripada 50 tahun. Maksudnya ayah ataupun mak anda kena kencing manis usia mereka lebih daripada 50 tahun, risiko anda. Ni mak atau ayah tau, bukan dua-dua tau, mak atau ayah. Risiko anda adalah 8%. Okey. Kalau mak atau ayah sama juga, tapi mereka kena kencing manis ni sewaktu usia mereka kurang dari 50 tahun. Maksud mereka muda-muda pun dah kena kencing manis. So risiko anda pula meningkat daripada 8% tadi kepada 15%. 15%. Okey, 15%. Tetapi yang paling membimbangkan yang anda harus ambil langkah segera dan ambil langkah berjaga-jaga seandainya mak dan ayah anda mempunyai kencing manis. Tak kira lah umur dia kan. Janji mereka kena kencing manis saja, risiko anda. Ni mak dan ayah. Tadi mak atau ayah. Mak dan ayah kena kencing manis, risiko anda 50%. Tinggi tu. Okay? Tinggi. Sangat-sangat tinggi. Maksudnya, kalau anda tergolong dari golongan mak dan ayah adalah kencing manis, anda dah automatik ada 50% masa depan akan kena kencing manis type 2 ataupun jenis 2 tu seperti mereka. Sebab tu tujuan saya nak on air ataupun nak sharing hari ni ialah kalau mak dan ayah anda ada kencing manis, anda sebenarnya harus sangat-sangat menjaga kesihatan, menjaga gaya hidup sihat. Dan sebenarnya saya dah buat 11 langkah yang anda boleh 11 langkah yang anda boleh lakukan. Cuma saya rasa 11 langkah tu panjang lah saya nak sebutkan sekarang. Mau 2 jam lagi lah habis 11 langkah tu kan. Okey, tak apalah. Saya akan kongsikan personal dengan anda kepada mereka-mereka yang menonton sekarang. Siapa nak tahu 11 langkah yang boleh anda ambil bukan saja untuk mencegah anda daripada kencing manis, mencegah daripada anda menghidapi diabetes mellitus type 2 ataupun sama ada anda pun dah kena kencing manis tapi anda nak kontrol komplikasi dia, ataupun mungkin mana tahu ada rezeki anda boleh bebas dari kencing manis. Siapa yang nak saya kongsikan 11 langkah tu, cuba tulis dalam ruangan komen tu nak. Kami akan hubungi secepat mungkin. Kami akan sharekan 11 langkah tersebut. Senang aja, tulis dekat ruang komen itu nak. NAK nak. NAK nak dah. Kami akan hubungi secepat mungkin untuk berkongsi dengan anda 11 langkah tu. Tak kira lah mungkin langkah ini, okay, langkah ini anda boleh
gunakan pada diri anda boleh kongsikan dengan keluarga anda ataupun sahabat handai anda. Saudara mara, tak kira siapa-siapa kan. Janji kalau dalam family anda tu berderet je orang kena kencing manis, 11 langkah ni sangat-sangat bantu. So, komen sekarang, tulis nak saya akan saya akan personally, tim kami akan personally hubungi anda untuk berkongsi dengan 11 langkah tersebut. Dan 11 langkah ni kita dah buat dalam bentuk video tau. Penat saya cakap. Tapi Alhamdulillah, saya rasa perkongsian ini saya harap dapat memanfaatkan rakyat Malaysia. Kerana saya bimbang, saya dulu pernah hadir dalam satu seminar di Sunway University, yang mana ketika itu dihadiri oleh Menteri Kesihatan Malaysia, Dato' Dr. Zulkifli. Dia kata pada tahun 2025 jangkaannya ialah 7 juta rakyat Malaysia akan mengalami kencing manis. Saya kata, ya Allah, 7 juta kena kencing manis. Dan kita tahu kencing manis ni, komplikasi ni yang saya dah tegang tu macam-macam kan. So saya kata, apa yang aku boleh buat? So tak apalah, saya kata saya boleh lakukan video. Okay, saya ialah sebagai seorang doktor, saya harap dengan langkah-langkah yang saya dah buat 11 langkah ni dapat membantu rakyat Malaysia. Sekurang-kurangnya kalau kita janganlah capai 7 juta ni, sebab ini akan membebankan bukan saja diri anda, membebankan kewangan anda, membebankan produktiviti anda. Nak kerja pun tak boleh kan, mana nak kerja asyik mengantuk aja kan, ataupun dah kena potong kaki, dah kena buat dialisis. So 11 langkah ni saya dah buat special untuk anda. So siapa yang nak 11 langkah ni kami kongsikan dengan anda percuma pada hari ini. InsyaAllah anda boleh gunakan dengan senang hati. Follow aja. InsyaAllah benda ni sangat membantu diri anda. Tulis saja nak dekat situ. InsyaAllah kami akan hubungi anda dan kami akan kongsikan 11 langkah tersebut, bagaimana supaya anda boleh mencegah ataupun mengawal kencing manis, ataupun mana tahu rezeki. Macam saya katakan, sebab kencing manis ni kita tahu pada peringkat awal, terutama 6 tahun ke bawah, mereka ada peluang yang besar, especially mereka yang ada pre-diabetes ni, maksudnya mereka yang bunga-bunga kencing manis lah. Memang mereka mempunyai peluang yang besar untuk tidak mengalami kencing manis. Syarat kena follow. Itu yang saya katakan 11 langkah. Dan terutamanya kalau family anda, mak ayah, kena kencing manis, anda pula bimbang kan. Sebab saya pula dah kata risiko anda kena kencing manis 50%. Apa yang aku nak kena buat ni? Kalau tidak, aku nanti tergolong dalam statistik kencing manis. Okey, anda type saja nak kat bawah tu. Nak, senang aja. Tulis saja nak. Kita akan hubungi anda untuk kami sharekan 11 langkah yang mana saya buat video saya sendiri. Saya jelaskan bagaimana anda boleh cegah, anda boleh atasi, kawal ataupun sembuh daripada kencing manis. InsyaAllah saya harap video itu akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebab apa saya kata sedemikian? Sebab kita tahulah kencing manis ni kan, dia adalah kalau saya tengok bukan survey, ini satu kajian. Saya tak salah saya oleh Dr. Zanar yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni dia walaupun dah ditegang tapi dia tak nak follow, dia tak nak ikut kan. Tapi masalah bila tak nak ikut, komplikasi tu datang. So saya buat cara yang mudah. Bagaimana? 11 langkah untuk anda bebaskan diri daripada kencing manis, untuk anda cegah yang macam saya katakan tadi, yang umur 45 tahun ke atas. Kalau anda jantina, wanita, lebih tinggi daripada lelaki. Kalau anda kaum etnik, terutamanya India dan Melayu, ini yang kaum etnik yang paling tinggi kena kencing manis. Dan kalau anda pernah kena kencing manis waktu mengandung, dan kalau ibu bapa anda tu kencing manis, anda wajib tulis saja kat bawah tu nak. Kami akan hubungi anda. Kami akan bagi 11 langkah video saya eksklusif. Eksklusif. Penat saya buat tu. Eksklusif yang mana saya harap ini dapat dimanfaatkan oleh anda. Dan insyaAllah kita sama-sama dapat bahagia, hidup bahagia tanpa diabetes. Okay? Right. So itu apa yang saya nak jelaskan pada ini. Dan InsyaAllah kalau anda pun rasa nak tahu lebih lanjut sebelum kami postkan 11 langkah itu, jangan lupa letak nak tulis je nak tu, kami akan hubungi. Bukan kita charge pun.
Kalau nak ikutnya, konsultasi ni mahal ni. Nak buat video, lepas tu 11 video pula tu kan. Mestilah mahal, tapi kami bagi percuma. Okay? Kami akan hubungi anda. So, 11 langkah ni apa? Type nak. Tapi kalau anda nak tahu juga lebih lanjut, saya pun ada satu page ataupun Facebook page, Facebook group, yang mana anda kena join. Okay? Type dekat atas tu search hidup bahagia tanpa diabetes. Hidup bahagia tanpa diabetes. Type hidup bahagia tanpa diabetes. Join. InsyaAllah dalam tu pun mempunyai ratusan video-video yang menerangkan tentang diabetes, komplikasi, cara macam mana nak elak, nak sembuh ataupun nak reverse your diabetes. Sebab saya yakin kalau anda ambil langkah ini awal, kalau anda buatnya dengan istiqomah, yang penting tindakan. Jangan belajar, jangan dengar je, lepas tu buat tak tahu aja. Ini golongan yang paling menyedihkan. Okay, sorry lah to say. But this is what you need to do lah. Bila anda dah tahu apa yang anda harus lakukan, orang kata syukurlah dengan nikmat apa yang Allah dah bagi. Tetapi aku sekarang sakit, ataupun aku mungkin satu hari ni sakit, ataupun aku mungkin mempunyai risiko yang tinggi untuk sakit. Anda follow 11 langkah ini, lakukan tindakan. Dan bukan tindakan tu sekali je buat tau, dia kena istiqomah. Istiqomah lakukan, insya-Allah anda akan bebas, hidup bahagia tanpa diabetes, bebas dari diabetes insya-Allah. Sebab statistik sekarang dah 39 juta, belum 7 juta tahun 2025 tu. Jangan anda jadi salah seorang daripada statistik tersebut. Itu saya doakan dan saya harap video ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Senang yang dapat video, tulis nak di bahagian komen, insya-Allah kami akan hubungi anda. Okey? Right, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sebab saya nak cerita 11 langkah tu, macam saya katakan, benda tu terlalu panjang. Tapi insya-Allah kita akan hubungi anda. Tulis komen nak saja, kita akan hubungi anda. Dan semoga anda dapat manfaatkan video itu sebaik-baiknya. Okay, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya doakan anda sentiasa ceria, sentiasa sentiasa sehat. InsyaAllah kita sama-sama hidup bahagia tanpa diabetes. SKV care for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.